Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Salam sejahtera pada hadirin dimuliakan. Kita dengar tadi, saya percaya, daripada Saudara Mat Sabu, Amiruddin, pemimpin, Anayu ada Dr. Zul. Dan saya percaya isu-isu dia bangkitkan itu jelas. Tapi saya lihat, parti-parti PN dan BN, dia tak hujah. Dia hanya menyatakan stabil, satu. Keduanya tentang fitnah terhadap parti-parti dalam Pakatan Harapan, khususnya DAP. Ya. Dan termasuklah komunis. Saya tak mahu ulas sebab itu. Kerana kenyataan itu tidak bertanggungjawab dan berunsur fitnah. Kerana kalau betul ada proses undang-undang. Inilah orang yang dalam PAS yang satu ketika peluk Kit Siang dan peluk Guan Eng, dan sekarang baru dia sedar yang dia peluk itu komunis. Baik. Kemudian yang isu yang saya tengok banyak dibangkitkan, saya tanya di sini, tadi saya singgah warung makan, dia kata pasal ICER. Pasal apa? PH. Sokong ICER. Saudara, boleh tanya, apa keputusan kita pasal itu? Kabinet bawa, tak bawa runding. Yang bawa adalah Menteri Luar, Saifuddin Abdullah. Pasal apa nak salahkan semua orang lain? Tak dibincangkan. Yang bawa Saifuddin Abdullah. Saifuddin Abdullah itu sekarang sekutu PAS dan Bersatu. Jujur ke tidak? Tak jujur. Kalau nak tanya-tanya Saifuddin, dia yang jadi tali barut bawa tanpa rundingan. Dengan Weta Murti yang bukan dari PH. Ya, oh ya betul, Mahathir luluskan. Tapi soal lainnya itu. Apa yang berlaku di Parlimen? Bila dibentangkan, saya runding dengan kawan-kawan, ya, DAP, Amanah Keadilan, Tuan Aman masa itu, dan mengatakan, kita minta tangguh supaya dibincang, orang kena faham. Ya. Ini orang tak tahu. Yang dengar dia kata ICER ini rencana antarabangsa, tolak Melayu, tolak Islam, liberal LGBT. Itu saja yang dia faham. Jadi saya kata, kalau tak betul, beri ruang kita bincang. Tapi yang buat ni siapa? Saifuddin Abdullah. Siapa dia Saifuddin Abdullah? Sekutu PAS. Dah bersatu sekarang. Pasal apa nak salahkan PH? Dan kemudian tak salahkan pula Saifuddin Abdullah. Kamu pergi pula kempen untuk dia. Tak bohong ke macam ni? Memperbodohkan rakyat. Masalah dalam politik ini, rakyat terutama anak-anak muda mesti dicerahkan, didedahkan dengan makluman. Rakyat tidak boleh diperbodohkan sambil lama-lama. Kita kata, apa ada masalah pilihan raya ni? Harga barang naik. Naik ke turun harga barang? Naik. Gaji dan upah naik atau turun? Naik benda. Silap jawab tu. Ya. Mana gaji upah paling tidak naik. Harga barang naik. Jadi hidup susah tak? Ya. Jadi merdeka, pemimpin-pemimpin berpoya-poya, yang Mat sebut itu sebagai kecil saja. Sebut salah agensi. Termasuk agensi Mimi Putra. Yang hidup Melayu, nak bela nasib Melayu. Felkra, curi duit. Felda, FGV, curi duit. Pertahanan lagi. Cek. Ingat, ni daripada UMNO. Marah hilang duit. Tapi bila bercakap, DAP nak hapuskan Jambu Putra. Saudara, sebab tu saya kata, Ustaz Hadi dan PAS patut jujur. Tahun 2008, ada dokumen. Iaitu menegaskan soal Islam, agama persekutuan, bahasa Melayu, hak sebenar orang Melayu dan raja-raja Melayu. Siapa sign? Lim Kit Siang bagi pihak DAP. Siapa lagi sign? Anwar bagi pihak Keadilan. Siapa lagi? Ustaz Hadi Awang bagi pihak PAS. Sign. Takkan dia tak ingat? Kemudian bagi tahu pula, oh tak ada. Dia orang ni tolak perlembagaan.
Janganlah begitu. Kita pula mewakili parti Islam. Janganlah sampai macam tu. Boleh beda pendapat. Anwar tak layak jadi Perdana Menteri. Tak apa. Itu pandangan dia. Tapi kalau Anwar sokong Freemason, itu fitnah. DAP tak pentingkan masalah rakyat. Kita boleh jawab. Tapi DAP komunis, anti Melayu, merosakkan Melayu. Saya tak faham. Memang ada perbincangan dan kita berbeza pendapat dalam beberapa hal. Tapi tidak khianat amanah. Lebih teruk pemimpin-pemimpin Melayu yang khianat. Termasuk beberapa pengkhianat dalam keadilan yang menyebabkan kerajaan ini jatuh. Itu kerja Amir lah. Nak jaga Gombak. Kita hantar Panglima Utama Selangor untuk berdepan di Gombak. Ya. Ya. Sudah, dia bukan pengumuman rasmi. Rasmi 28 hari bulan. Bila saya dah bocor soalan. Saya bincang dengan Amir, dia kata, saya kata Panglima. Ini budak Parlimen Gombak itu cicak menkarung. Saya mampu insya-Allah petahkan. Sebab apa? Khianat. Ingat khutbah jemaat baru-baru ini. Apa dua masalah paling besar? Pengkhianat dan perasuah. Dua P. Khutbah jemaat di Selangor. Siapa yang perasuah dan pengkhianat? Tahu. Tapi boleh pula pakat dengan PAS. Saya tak faham. Jadi sebab itu kita kena jelas. Tanya saya, pilihan raya, memang semua kita nak menang. Tapi kita bawa penyelesaian. Barisan Nasional, Keperikatan Nasional, apa yang ubahnya? Menteri 70 paling banyak di dunia. PKP paling lama di dunia. Tak ada istimewa apa. Orang nak mata ke darah pun susah. Nak hidup pun susah. Tak mau dengar pandangan orang. Mereka tahu semua. Kita ingat kau ubah daripada Muhyiddin ke Ismail Sabri. Kurangkan menteri. Tak. Dia tambah lagi duta khas. Dia tambah lagi penasihat kepada Perdana Menteri. Apa tak cerdik benar. Perdana Menteri. Saya kena cari penasihat ramai-ramai ni. Kalau tanya apa yang nasihat dia bagi. Tak ada pun. Pejabat pun tak bagi. Tak pergi. Tapi yang bagi RM50,000 sebulan. Saudara, apa jadi pada negara kita ni? Belajar daripada kawan seorang yang di Kajang. Saya dulu di Sungai Buloh. Tapi kawan saya sekarang di Kajang. Kalaulah kita ada kesilapan, ya Allah, mintalah disimpang. Janganlah terbeban dengan masalah itu. Tak ada pengajaran. 1MDB bangkit. Bilion ringgit kena bayar. Bongkar pula LCS. Tak selesai LCS. Bangkit pula 18-17 bilion DNB. Kita tak tuduh. Kita tanya. Kontrak, tender, mana? Pasal apa dapat syarikat A? Berapa kos dia? Berapa unjuran? Tak ada jawapan. Kerana apa? Angkuh, mustakbirin, sombong. Menganggap mereka itu boleh buat semua. Saudara, petang tadi di hotel tamu, Ma'had Al-Fiqh Al-Islami Al-Alami, Lil-Alami, Institut Pemikiran Islam Sedunia, menganjur satu seminar mengenai epistemologi, maknanya pengistilahan, konsep dan sebagainya. Saya di situ dengan Dr. Ziauddin Sardar, sarjana dari London. Jadi bila saya berucap, saya teringat. Tajuk dia, ignorance. Kejahilan, apa makna dia? Maknanya seluruh hidup dan perjuangan agama Islam ini adalah menolak era jahiliyah. Era jahiliyah itu bukan soal menyengutukan Tuhan sahaja. Dia mendamba perubahan. Apa kata Abul Hasan Ali Nadwi? Maulana Abul Hasan Ali Nadwi. Dia kata, sekarang bukan masyarakat jahiliyah. Tetapi ciri masyarakat jahiliyah itu ada.
Dengan characteristics of a jahiliyah society. Zalim, menindas orang, guna politik kaum. Islam tu meninggalkan politik perkauman. Hijratun Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan kabilah Arab yang sempit dan meletakkan dasar keadilan. Kata Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, 3 ciri masyarakat jahiliyah. Walaupun kita tahu masyarakat sekarang bukan masyarakat jahiliyah dalam arti kata Mekah sebelum itu. Ciri dia, karakteristik dia ada. Apa dia? Yang pertama, orang yang berkuasa. Bila dia ada kuasa, dia ingat dia punya kuasa semuanya. Atur media, kontrol. Badan penguasaan. Dia nak kontrol polis, nak kontrol SPRM, nak kontrol badan kehakiman. Dia ini seolah-olah ciri seperti Firaun. Ana rabbukumul a'la. Seolah aku Tuhan. Kerja dia zalim. Menindas orang. Siapa berbeza pendapat ditekan. Ciri pertama, yang berkuasa. Yang kedua, mengikut Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, ciri jahiliyah ini, orang yang punya ilmu, yang menguasai ilmu. Zaman jahiliyah ini bukan tidak ada orang pandai, ada. Ada orang kata zaman jahiliyah ini orang bodoh, ada. Ada dalam, tengok surah Syu'ara, penyair-penyair, kerja dia mengampu. Kerja dia syair yang mengampu, mendewakan pemimpin-pemimpin yang zalim. Menggunakan ilmu, memutarbelitkan. Macam saya sebut ni Profesor Kangkung ni. Bukan untuk mendidik. Bukan untuk berikan penerangan dan pencerahan. Mengampu kerana mempertahankan kedudukan mereka. Jadi ilmu tidak digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tetapi ilmu digunakan untuk memutarbelitkan kenyataan dan mengelirukan rakyat. Ciri yang kedua. Orang yang berilmu. Ciri ketiga, orang yang berharta. Dia ada harta, kumpul harta, riba, ada gedung-gedung besar, untungnya ratus juta, tapi pekerja di bawahnya itu seperti hamba. Gaji paling minima, nak makan boleh tak cukup. Tapi syarikat kaya ratusan juta ringgit. Ini yang disebut oleh, saya ingat lagi Bapak Muhammad Natsir, sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, tetapi kita robohkan manusia di dalamnya. Itu ciri ketiga yang disebut oleh Maulana Abul Hasan Ali Nadwi, ciri masyarakat jahiliyah yang berkuasa, yang berilmu dan ada yang harta, tetapi menindas orang di bawah, merendahkan darjat mereka, memperbodohkan mereka. Saudara, saya tak bayangkan ini sebagai masalah yang saya nak kaitkan dengan mana-mana parti. Tetapi kita kena ada kesedaran. Allah mengangkat darjat manusia ini, walaqad karramna bani Adam, kerana kita merdeka rupa dan jiwa kita. Berfikir untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita dan keluarga kita dan bangsa depan negara kita. Kita kena tanya, mengapa mutu pendidikan kita tidak berubah, tidak meningkat setelah sekian puluh tahun? Mengapa dibincangkan bergaduh soal bahasa sama kaum, suku kaum? Bergaduh soal Cina begini, India begini, bergaduh. Tapi mutu pendidikan tak meningkat. Tanam bibit-bibit kebencian. Cuba kita tanya. Bolehkah satu negara 60 tahun merdeka duduk bergaduh saja, mutu pendidikan tidak meningkat? Ibu bapa kita yang sakit terpaksa menunggu berminggu, kadang berbulan untuk mendapatkan rawatan yang istimewa dan baik. Betul tidak saya cakap? Ya, ini kenyataannya. Sudah, apakah tak boleh berubah? Mak Sabu kata, yang bocor 10 bilion ringgit. Katalah kita ambil pimpinan negara, tak tolak ansur dengan rasuah. Ada saja ciri jahiliyah di kalangan pimpinan kita. InsyaAllah bila kita tadbir, kita mesti tangkap dan sumbat mereka ke penjara. Ya. Karena manusia tak boleh tentu. Masa dia berjuang,
Saya tengok sekarang yang kianat tu. Kalau dulu bersyarah, berdekar-dekar. Macam nak robah dunia ni. Tetapi, bila dijanjikan dengan wang, dengan pangkat, dia pengkhianat yang paling tak guna. Paling jijik dalam politik. Saudara, tiada maaf bagimu. Dan kita akan lawan untuk mengajar masyarakat. Dan mendewasakan anak-anak kita. Bahawa politik ini bukan mainan. Mainan untuk mencari kuasa tanpa prinsip. Orang tanya saya, Anwar, pasal apa you nak terus dengan DAP? Kalau tak dengan DAP, kita sokong. Ramai, sampai sekarang ada lagi. Boleh tak? Saya kata, you bagi alasan apa dia? Sebab dia Cina. Saya kata, saya mau saudara-saudara faham. Kalau saya nak pimpin negara ini, saya bukan pimpin orang Melayu sahaja. Orang Melayu majoriti. Orang Melayu ramai miskin. Tetap dibela. Tetapi orang Cina itu orang kita. Keluarga kita. Jiran kita. Tak boleh kita pandang hina begini. Ini pandangan-pandangan yang bagi saya membawa ciri masyarakat jahiliah yang saya bawa itu. Yang saya sebutkan awal tadi. Yang bergaduh di bawah. Cina, di Tanjung Karang, di Kuala Selangor, gaduh di bawah. Di atas, sakau. Ya. Ada sudah dengar, ada bergaduh besar di atas? Tak ada. Semua kaya. Politik ini jadi medan untuk memunggah kekayaan. Perdana Menteri ini jaga anak-anak dia. Ganti Perdana Menteri ini jaga bini dia. Mari Perdana Menteri ini jaga anak menantu dia. Apa nak jadi negara kita ini? Dan kita rasa nak bangga, saya orang Melayu. Saya tak bangga. Saya tak bangga dengan pemimpin Melayu begitu. Saya bangga dengan seorang pemimpin Melayu bersama dengan Cina, India, Iban, Kadazan yang teguh prinsip dia untuk membela nasib rakyat. Kita bangga dengan keadaan begitu. Jadi, khulasahnya seperti Mak Sabu sebut tadi. Bukanlah Mak Sabu soalnya, saya kebetulan tadi saya pergi makan di warung dulu, saya lapar. Jadi bila saya mari ni sempat dengar penutup Amir dan kemudian ucapan Mak Sabu. Khulasah dia apa? Kita kata nak bawa in uridu illal islah mastata'. Kita usaha nak bawa perubahan. Governance baik, sikap antara kaum baik, jangan hina orang kerana warna kulitnya, kerana perbezaan faham dia, tak boleh. Okey. Betul, baik. Tapi kalau tak menang, macam tu juga. 5 tahun, dasar yang sama. Gaji, terhenti dekat situ, harga barang meningkat terus. Tanya kerajaan, apa agenda bawa perubahan? Tak, kita siapkan. Apa dia? Jawatan kuasa jihad. Bila ada masalah, tubuh jawatan kuasa. Jawatan kuasa, kawal harga barang. Kemudian, masalah meningkat. Jawatan kuasa, penerasan khas. Masalah meningkat lagi. Jawatan kuasa jihad dipengusikan oleh Perdana Menteri. Jadi, apa penyelesaian masalah harga barang? 3 jawatan kuasa. Ada dikawal harga barang? Tak ada. Apa yang berjaya? 3 jawatan kuasa. The solution itu bukan dengan komiti. Dengan tekad untuk bawa perubahan. Jadi saya harap seperti mana yang disebut tadi. Kita kena menang. Kita kena menang di Kuala Selangor. Kita kena menang Tanjung Karang. Kita kena menang Sabak Bernam. Sungai Besar. Baru boleh kita tawan Malaysia. Ya. Tak kira mana parti komponen yang kita bersetuju. Pakai lambang Pakatan Harapan saja, itu wakil kita. Nak tukar kerajaan, kena sokong Pakatan Harapan. Berilah peluang. Cukup. Bukan soal dia kata, oh ni Anwar kesian kat dia. Mak dah Perdana Menteri dah, Najib sudah, Mahidin sudah, Anwar belum, kesian kat dia. Ada juga orang fikir macam tu, tak jadilah juga ada kesian. Ya. Tetapi, kalau tanya sokong kita nak bawa perubahan. Peta politik negara mesti dirubah.
Yang dia kata landscape, peta politik mesti dirubah. Supaya pimpinan itu akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua ini dikatakan isu accountability. Dalam Islam begitu kuat ditekankan tapi tidak diamalkan. Public accountability itu semua budak-budak sekolah hafal. Semua kamu bertanggungjawab dan akan dipersoalkan pertanggungjawaban kamu. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang atas terus dengan curi dan sebagainya. Jadi saya ucap sekali lagi terima kasih dan penghargaan kepada saudara. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Ini saya nak tahu. Melintang patah. Saya pergi ke Kota Kinabalu, Kutatan. Saya sebut budak-budak muda. Di depan ni macam beratus di depan. Macam ni, belah kanan saya, ujung. Ya, masih besar lagi. Ya. Jadi, bila saya sebut, membujur lalu melintang, dia kata, patah habis. Jadi dia punya semangat. Dia kata, patah tak cukup. Kena patah habis. Itu dia semangat anak muda Sabah. Saya salute mereka.